Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada panel satu saya, Dr. Halimatus Sa'diah, pensyarah penyelia saya Encik Nur Aini bin Haji Harun, seterusnya semua yang menonton video pembentangan saya pada kali ini. Saya Izzati Hazwani binti Abdul Rahman daripada PISMP Pendidikan Awal Kanak-Kanak Ambilan Jun 2016 IPG Kampus Tawau akan membentangkan dapatan kajian penyelidikan akhir saya yang bertajuk Meningkatkan Kemahiran Membeza Tempo Lagu Menggunakan Alat Impercussions dalam Kalangan Murid Prasekolah. Seperti yang tertera pada skrin, berikut adalah benda-benda yang akan saya kupaskan pada pembentangan saya untuk kali ini. Tanpa membuang masa, mari kita lihat kepada pendahuluan kajian saya, iaitu tempo. Mungkin ada dalam kalangan kita yang tidak tahu apa sebenarnya maksud ataupun konsep tempo. Mari saya beritahu. Tempo adalah kelajuan detik dalam sesebuah lagu yang diperkatakan oleh Richmond, Rudolph, Whitmore dan Nangol pada tahun 2007. Tempo ini juga terkandung dalam KSPK, Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika, Kreativiti dan Estetika, Muzik bagi standard pembelajaran KE 1.4.2 iaitu membezakan tempo dari muzik yang didengar. Melalui refleksi PDP saya sewaktu saya menjalankan praktikum fasa 2 juga, saya melihat murid prasekolah ini kurang didedahkan dengan pengetahuan asas muzik, iaitu tempo. Untuk pengetahuan kalian semua, tempo adalah salah satu pembelajaran asas dalam muzik. Oleh hal yang demikian, fokus kajian saya adalah untuk murid prasekolah yang lemah dalam penguasaan tempo lagu. Kita ada 3 jenis tempo lagu, iaitu cepat, sederhana dan juga lambat. Fokus kajian saya juga adalah memfokuskan kepada murid prasekolah yang kebanyakannya menyanyi secara suka-suka saja. Secara suka-suka ini bermaksud suara akan mendahului muzik iringan ataupun muzik iringan mendahului suara. Dan fokus kajian saya yang ketiga adalah untuk murid prasekolah yang tiada rasa minat dalam pembelajaran tempo lagu. Seterusnya daripada aspek keboleh-tadbiran pula, kajian saya disesuaikan dengan masa, iaitu masa guru prasekolah dan masa saya sendiri yang tidak mengganggu kedua-dua belah pihak. Dan lokasi yang dipilih juga adalah sesuai dengan persekitaran murid, iaitu di prasekolah, dan kos rendah kerana daripada IPG ke sekolah adalah dekat saja dan alat tindakan yang saya hasilkan adalah berkos rendah. Seterusnya, kajian ini juga memberi kepentingan terutamanya kepada murid prasekolah untuk meningkatkan kemahiran mereka dalam membeza tempo lagu. Dan seterusnya, kajian saya juga mewujudkan elemen kolaboratif, iaitu kerjasama dengan guru prasekolah dan pihak pentadbir untuk mewujudkan budaya penyelidikan di sekolah. Baiklah, kita lihat apakah objektif dan persoalan kajian yang telah saya bina berdasarkan masalah yang telah saya kenal pasti. Objektif kajian saya adalah meningkatkan kemahiran membeza tempo lagu cepat, sederhana dan lambat menggunakan alat impercussions dalam kalangan murid prasekolah. Manakala persoalan kajian bagi objektif kajian pertama tersebut adalah adakah terdapat peningkatan kemahiran membeza tempo lagu cepat, sederhana dan lambat dalam kalangan murid prasekolah menggunakan alat impercussions. Objektif kajian saya yang kedua adalah meningkatkan minat murid prasekolah dalam kemahiran membeza tempo lagu cepat, sederhana dan lambat menggunakan alat impercussions. Manakala persoalannya pula adalah adakah terdapat peningkatan adakah terdapat peningkatan minat murid prasekolah dalam kemahiran membeza tempo lagu cepat, sederhana dan lambat menggunakan alat impercussions. Oleh hal demikian, peserta kajian yang saya pilih melalui ujian awal, iaitu ujian diagnostik, dan juga sesi temu bual bersama murid dan guru, mendapati guru dapat detect beberapa murid prasekolah yang tidak menguasai tempo lagu dan juga kurang berminat dalam pembelajaran muzik. Hasil daripada temu bual itu bersama guru, saya telah menjalankan ujian awal, ujian ringkas, iaitu dengan peserta
dengan murid prasekolah, iaitu dengan meminta mereka menyanyikan lagu Negaraku dan Sabah Maju Jaya tanpa muzik iringan. Dan hasilnya saya mendapati terdapat 2 daripada 25 orang murid prasekolah di sekolah tersebut yang sangat lemah dalam penguasaan tempo lagu, yang mana suara mendahului muzik iringan dan muzik iringan mendahului suara. Jadi peserta kajian saya adalah 2 orang daripada 25 orang murid, yang mana seorang lelaki dan seorang perempuan, yang mana murid-murid ini adalah murid-murid prasekolah di sebuah sekolah dalam daerah Tawau yang berumur 6 tahun kedua-duanya. Dan peserta kajian ini saya pilih berdasarkan tahap mereka yang lemah dalam penguasaan tempo lagu cepat, sederhana dan lambat. Mereka gemar menyanyi dan menari sebenarnya, tetapi tidak minat dalam pembelajaran muzik kerana melalui hasil tembuas saya bersama mereka, mereka beranggapan bahawa pembelajaran muzik itu susah dan membebankan. Maka dengan itu saya membuat perancangan untuk melaksanakan kajian saya menggunakan model kajian tindakan Kurt Lewin 1946, iaitu bermula daripada merancang, bertindak, memerhati dan mereflek. Pada fasa merancang, saya merancang apakah tindakan-tindakan yang saya boleh lakukan, berapa kali sesi tindakan dan apakah alat yang saya boleh gunakan untuk meningkatkan kemahiran mereka. Setelah itu saya bertindak. Saya telah bertindak untuk menjalankan aktiviti tindakan tersebut kepada peserta kajian menggunakan alat. Alat yang saya cipta adalah bernama alat impercussions. Kita akan lihat nanti macam mana menggunakannya. Seterusnya, saya memerhati bagaimana kesan alat itu meningkatkan kemahiran mereka melalui kaedah dan instrumen yang telah saya tadbir. Seterusnya, pada akhirnya saya mereflek adakah kegunaan alat tersebut dapat meningkatkan kemahiran mereka melalui instrumen-instrumen yang saya jalankan. Oleh hal yang demikian, pelaksanaan kajian saya adalah sebanyak 3 kali sesi tindakan terhadap murid prasekolah yang dijalankan selama seminggu menggunakan alat impercussions, iaitu alat tindakan saya seperti yang saya pegang. Alat impercussions ini nama panjangnya adalah improvised percussions, iaitu bermaksud alat muzik perkusi yang diimprovisasikan. Improvisasi ini bermaksud sesuatu benda yang kita cipta seakan sama tetapi menggunakan bahan-bahan terpakai. Oleh itu, alat impercussions ini saya cipta menggunakan bahan terpakai seperti botol mineral, paip, dan saya hasilkan menyerupai bunyi alat muzik perkusi kayu TikTok dan juga shaker ataupun maracas. Jadi sebanyak 3 kali sesi tindakan ini, guru akan memperkenalkan alat ini kepada peserta kajian dan meminta mereka memainkan alat ini mengikut tempo lagu cepat, sederhana dan lambat berdasarkan lagu yang didengar. Bagi tempo lagu cepat seperti yang terpapar pada skrin adalah saya akan memainkan lagu Burung Kakak Tua. Bagi tempo lagu sederhana, lagu Rockabye Baby, dan bagi tempo lagu lambat adalah lagu Mary Had a Little Lamb. Jadi pada 3 kali sesi tindakan ini, pada sesi tindakan pertama, guru akan menjalankan demonstrasi, iaitu menunjuk cara memainkan alat impercussions ini. Seterusnya, murid akan mendengar lagu dan mengenal pasti tempo dengan bantuan guru serta memainkan alat, mengetuk dan menggoncang dengan bimbingan guru. Begitu juga yang terjadi pada sesi tindakan kedua dengan bimbingan guru, tetapi pada sesi tindakan ketiga, murid akan memainkan alat impercussions berdasarkan lagu yang didengar mengikut tempo yang betul tanpa bimbingan daripada guru. Oleh hal yang demikian, dapatan kajian saya bagi persoalan 1, saya telah menggunakan pemerhatian, menggunakan instrumen senarai semak seperti yang tertera pada skrin. Jikalau kalian lihat, jadual berwarna merah jambu ini memaparkan rubrik pemarkahan yang saya adaptasi daripada buku Theory of Music Made Easy, Grade 2 by Lina Ng, yang memaparkan jenis-jenis tempo dan tahap penguasaan yang perlu dicapai oleh peserta kajian. Seperti yang anda lihat, bagi jenis tempo lagu cepat, untuk mencapai tahap penguasaan yang cemerlang, peserta kajian perlulah memainkan alat impercussions sebanyak 40 hingga 30 kali kitaran.
Dan saya mengambil 40 hingga 30 kali kitaran ini berdasarkan daripada rujukan yang di bawah sekali, iaitu bilangan detik mengikut tempo dalam seminit. Bagi tempo lagu cepat, kita ambil contoh, adalah 120 detik dalam seminit. Dan apabila diaplikasikan menggunakan alat impercussions, bagi mencapai tahap cemerlang, peserta kajian perlu memainkan alat ini sebanyak 40 atau 30 hingga 40 kali kitaran untuk mencapai tahap yang cemerlang. Itu bagi tempo lagu cepat, dan juga begitu juga dengan tempo lagu sederhana dan lambat mengikut tahap penguasaan yang disasarkan. Dan hasil dapatan kajian saya melalui pemerhatian senarai semak tersebut mendapati bahawa peserta kajian menunjukkan peningkatan dari setiap sesi tindakan, dari tindakan 1, 2 dan 3. Daripada penguasaan tempo yang paling lemah pada tindakan 1, meningkat kepada memuaskan pada tindakan 2 dan akhirnya menguasai tahap penguasaan yang cemerlang pada tindakan ketiga. Hal ini berlaku kepada kedua-dua peserta kajian selepas 3 kali sesi tindakan. Seterusnya, persoalan kajian 1 juga disokong dengan instrumen nota lapangan melalui kaedah pemerhatian yang saya lakukan terhadap kedua-dua peserta kajian. Melalui senarai semak yang telah saya lakukan tadi, saya juga telah merakamkan, mencatatkan peristiwa yang berlaku sepanjang aktiviti tindakan dijalankan. Nota lapangan ini disokong dengan rakaman audio visual, dan apa yang saya perhatikan, saya telah melihat kewujudan tema, iaitu penguasaan, yang mana saya telah kodkan dia kepada menguasai kemahiran, mengingati, yakin, lancar dan juga berusaha. Dan pada tindakan 1, PK1 menunjukkan tema mengingati dan berusaha. Begitu juga dengan pada tindakan kedua. Tetapi pada tindakan ketiga, PK1 telah menunjukkan peningkatan dengan mula menguasai kemahiran, mengingati cara memainkan alat muzik tersebut, yakin dan lancar memainkan alat impercussion tadi mengikut tempo lagu yang betul. Begitu juga yang berlaku pada PK2. Pada tindakan 1, PK2 masih berusaha, tetapi pada tindakan kedua, PK2 mula menunjukkan peningkatan, iaitu PK2 lebih yakin dan berusaha, dan pada tindakan ketiga, PK2 telah mula menguasai kemahiran, mampu mengingati cara memainkan dan juga yakin memainkan alat tersebut berdasarkan tempo lagu yang betul. Seterusnya kita pergi pula dapatan kajian bagi persoalan kajian saya yang kedua, iaitu kaedah pemerhatian turut serta menggunakan instrumen nota lapangan. Dan saya telah kenal pasti tema yang wujud. Ada 2 tema yang wujud, iaitu tingkah laku dan juga perasaan. Tingkah laku saya kodkan berdasarkan tingkah laku yang tertera pada skrin. Begitu juga perasaan. Dan pada tindakan 1, 2, 3, PK1 telah menunjukkan kewujudan tema-tema tersebut seperti yang terpapar pada skrin. Bagi contohnya, saya ambil PK1 menunjukkan minat, fokus, tekun, aktif, teruja dan rasa ingin tahu pada tindakan 1. Dan tindakan 2 adalah mereka lebih bersemangat, seronok, ceria. Begitu juga pada tindakan ketiga. Hal yang sama berlaku pada pada peserta kajian kedua, dan ini membuktikan bahawa minat mereka dalam pembelajaran tempo lagu menunjukkan peningkatan melalui kewujudan tema yang telah saya kenal pasti. Seterusnya, bagi persoalan kajian 2, iaitu adakah terdapat peningkatan minat murid dalam kemahiran membeza tempo lagu, juga saya sokong dengan tembual separa berstruktur menggunakan instrumen protokol tembual yang telah saya jalankan bersama peserta kajian dan guru prasekolah. Saya telah menjalankan tembual bersama peserta kajian dan bertanyakan soalan kepada mereka tentang minat mereka. Adakah mereka minat? Adakah alat yang saya gunakan dapat membantu mereka meningkatkan kemahiran, dan adakah mereka suka dengan pengajaran tempo lagu melalui alat yang saya perkenalkan. Dan hasilnya saya telah telah kenal pasti tema, iaitu tema menguasai kemahiran, kesan dan perasaan positif. Dan melalui jadual tembual bersama PK, melihat PK1 dan PK2 menunjukkan kekerapan bagi kesemua tema tersebut, dan hal ini menunjukkan peserta kajian menunjukkan minat dalam pembelajaran tempo lagu menggunakan alat tindakan saya.
Dan temu bual bersama PK ini disokong juga dengan hasil dapatan kajian daripada temu bual bersama guru, iaitu guru apabila pengkaji bertanyakan soalan kepada guru, guru memberikan respon yang positif bahawa melalui pemerhatian beliau dapat melihat bahawa terdapat peningkatan minat seperti murid-murid lebih aktif, bersemangat, gembira, seronok, berasa pembelajaran itu jadi mudah dan menguasai kemahiran selepas sesi tindakan yang saya jalankan. Maka dengan itu, melalui dapatan daripada temu bual ini berjaya mengukuhkan dapatan kajian saya, iaitu terdapat peningkatan minat murid prasekolah terhadap kemahiran membeza tempo lagu menggunakan alat tindakan percussion saya. Seterusnya kita lihat kepada refleksi dan cadangan tindakan susulan. Apa yang saya dapat daripada kajian penyelidikan ini? Saya berpendapat bahawa, dan saya telah muhasabah diri balik bahawa kepentingan masa, lokasi dan kesediaan murid semasa pelaksanaan tindakan adalah amat penting. Kerana jika masa kita sering diganggu, kita tidak dapat menyiapkan kajian dalam masa yang ditetapkan. Jika lokasi tidak selesa, tidak kondusif, murid-murid juga tidak akan rasa minat, tidak akan rasa selesa untuk belajar. Dan kesediaan murid adalah paling penting. Kita perlu bina repo dengan murid agar murid rasa selesa, murid rasa seronok dan murid rasa kemahiran yang mereka pelajari itu mudah. Seterusnya, saya juga mereflek bahawa penganalisisan data perlu dibuat serta-merta bagi memastikan tiada keciciran maklumat. Jika kita buat penganalisisan data ini lambat, kemungkinan ada data-data penting yang kita tercicir. Jadi itu adalah refleksi saya, dan kepentingan penggunaan bahan maujud yang memfokuskan kepada sensori seperti penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa dalam pembelajaran murid prasekolah adalah amat penting bagi menarik minat mereka. Dan cadangan saya bagi tindakan susulan pula adalah alat tindakan yang saya cipta, iaitu alat percussion, boleh digunakan pakai untuk kemahiran atau pembelajaran lain di prasekolah. Sebagai contohnya, pembelajaran sains awal dan matematik, iaitu mungkin murid boleh menggunakan alat tersebut untuk mengira dalam matematik ataupun sebagainya. Dan saya juga berpendapat bahawa sesuatu pembelajaran itu akan lebih bermakna jika ada kerjasama daripada murid. Jadi saya mencadangkan bahawa penghasilan alat tindakan ataupun bahan bantu mengajar perlulah melibatkan murid agar murid dapat pengalaman yang bermakna bagi mereka. Dan dalam konteks kajian saya, murid dapat mendapat pengalaman musikal, iaitu membuat alat tindakan bersama guru untuk mempelajarinya. Dan hal ini akan mendorong mereka untuk lebih teruja dan rasa minat. Dan ini adalah rujukan saya yang terdapat pada slide yang saya ambil daripada KSPK, Kurt Lewin, adaptasi rubrik pemarkan tadi iaitu dari Lina Eng, dan juga apakah maksud tempo melalui buku yang keempat. Jadi kesimpulannya yang saya dapat rumuskan adalah berdasarkan objektif dan persoalan kajian saya simpulkan terdapat peningkatan kemahiran membeza tempo lagu menggunakan alat percussion dalam kalangan murid prasekolah, dan terdapat juga peningkatan minat murid dalam kemahiran pembelajaran tempo lagu menggunakan alat music percussion selepas 3 kali sesi tindakan menggunakan alat tindakan percussion yang saya hasilkan. Maka dengan itu saya mengakhiri pembentangan kajian penyelidikan akhir saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.